Kau dengar sini, kau masuk kelas, kau pergi belajar. Kau jangan bagi tu cik. Baiklah, itu adalah serba sedikit klip daripada drama Wadi yang berkisahkan topik yang akan kita kupas pada hari ini, iaitu buli terhadap pelajar. Bersama saya Kuratul Aini selaku moderator rancangan Hello Isu hari ini. Bersama dua orang panel iaitu Madam Lily dan juga Cik Kisha. Hai Madam Lily dan Cik Kisha. Hai. Baiklah, jadi seperti yang kita tahu, kegiatan membuli ini adalah sangat terkenal di seluruh dunia, khususnya dalam kalangan pelajar. Tapi faham ke kita maksud dengan buli tu? Sebab kita selalu sebut kan, buli tu, buli ni, tapi kita tahu ke, kita faham ke apa yang dimaksudkan dengan buli ni? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, buli merupakan aktiviti yang mempermainkan seseorang individu, terutamanya individu yang lemah, dengan tujuan untuk menggertak, mencederakan dan menakutkan orang lain. Dalam kata lain, buli adalah aktiviti tingkah laku berulang yang agresif bertujuan untuk menyakiti orang lain, sama ada secara fizikal, mental ataupun emosi. Kebiasaannya orang yang dibuli ini memiliki ciri fizikal yang bertubuh kecil ataupun gempal, seorang yang pendiam dan tidak memiliki ramai kawan, serta memiliki rupa paras yang kurang menarik. Terdapat 3 jenis buli yang patut kita semua tahu, iaitu buli fizikal yang lebih cenderung ke arah keganasan yang boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, buli mental yang lebih kepada ejek mengejek ataupun menghina, dan akhir sekali ialah buli cyber yang biasanya terjadi di medium elektronik seperti SMS, WhatsApp ataupun email. Baiklah, bersama saya pada hari ini adalah orang yang sangat berpengalaman dalam kes buli ini dan merupakan seorang kaunselor di sebuah sekolah elit. Jadi, apa khabar Madam Lily? Ya, khabar baik. Okey, baiklah Madam Lily. Saya dan mungkin para penonton, sesetengah para penonton pada rancangan hari ini tertanya-tanya, macam mana buli ni boleh terjadi? Yalah, kita cuma nampak dia ni sebagai pelajar biasa, pelajar sekolah je yang kecil-kecil, tapi boleh terlibat dalam kes-kes macam ni. Jadi boleh Madam terangkan tak apa punca buli ni boleh terjadi? Okey, baik. Pada hari ini saya ingin membicarakan tentang topik buli. Saya dapati isu buli ini sering berlaku dalam kalangan remaja, terutamanya pelajar sekolah, kerana kurang kasih sayang dan kurang perhatian daripada ibu bapa apabila mereka di rumah, menyebabkan pelajar ini tiada tempat untuk mengadu segala masalah dan kemahuan untuk melepaskan tekanan tersebut lalu disalurkan dengan membuli pelajar lain di sekolah. Selain itu, para pelajar ini mudah terpengaruh dengan televisyen dan juga media sosial. Disebabkan oleh faktor umur yang semakin meningkat, menjadikan pelajar ingin menunjukkan kekuatannya dengan menjadi pembuli. Hasil dipengaruhi dari filem-filem tempatan seperti Cat Gangster dan lain-lain yang mereka tonton dalam televisyen dan juga aplikasi di dalam telefon pintar, yang menunjukkan bahawa pembuli ini tidak dihukum, membuatkan mereka ingin mencuba untuk menjadi pembuli kerana pelajar ini mahu mencuba perkara baru yang tidak pernah dibuat, dan juga pelajar terpengaruh dengan rakan sebaya yang menjadi pembuli. Pembuli ini berfikiran kurang matang dan gagal membezakan antara baik dan buruk sesuatu tindakan itu. Sebaliknya, mereka terikut-ikut akan perangai dan tindakan rakan sebaya. Disebabkan mereka tersalah pilih rakan,
Kemungkinan para pelajar ini juga akan terjebak dengan gejala buli ini. Kebiasaannya pembuli ini membuli orang yang lemah dengan tujuan menggertak dan ingin mencederakan orang. Bagi mereka, menjadi pembuli membuatkan pelajar merasa diri dia hebat dan disanjung serta disukai oleh semua orang. Tetapi sebaliknya, tidak sama sekali, malah semakin dibenci oleh pelajar lain. Oh, banyak juga faktor buli ni Ya, betul, moderator. Kita berhenti untuk faktor dan teruskan bersama Cik Kisha. Cik Kisha, betul ke Cik Kisha pernah menjadi mangsa buli? Betul. Mesti sulit kan untuk Cik Kisha hadapi situasi yang mentraumakan ni. Jadi kalau Cik Kisha tak keberatan, boleh tak kalau Cik Kisha ceritakan sebersedikit pengalaman Cik Kisha semasa dibuli? Boleh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Saya merupakan salah seorang bekas mangsa buli di sebuah sekolah menengah. Saya dibuli setahun lamanya sehingga saya membuat keputusan untuk bertukar sekolah. Pengalaman saya menjadi mangsa buli adalah saya mengalami gangguan dari segi fizikal dan mental. Tetapi gangguan mental mempengaruhi saya dalam jangka masa yang panjang akibat perbuatan buli ini yang menyebabkan saya menjadi trauma. Saya mengalami kemurungan atau cemas. Saya juga terpaksa menempuh penderitaan seperti peningkatan perasaan sedih dan kesorangan, perubahan masalah tidur dan makan, dan juga hilang minat dan aktiviti yang sering diceburi. Isu ini berpanjangan sehingga ke hari ini. Saya juga tercicir dalam pelajaran kerana takut ke sekolah untuk mengelakkan daripada dibuli. Selain itu, saya juga pernah untuk membunuh diri kerana merasa tertekan dan tiada harapan. Muncullah salah seorang rakan saya menyedari hal tersebut dan melaporkan kepada guru sehingga saya dimasukkan ke ward dan diberi kaunseling. Hal ini kerana saya merasakan maruah diri saya tercabar akibat perbuatan buli ini. Para penonton semua, saya sebagai salah seorang bekas mangsa buli mengaku yang saya menyembunyikan apa yang berlaku daripada pengetahuan ibu bapa, guru dan pihak sekolah kerana takut dipukul oleh pembuli. Malahan, kawan-kawan atau pelajar-pelajar lain juga mendiamkan diri. Kenapa mangsa buli takut untuk melakukan kepada pihak yang sepatutnya? Hal ini ada kaitan dengan persepsi masyarakat yang memandang remeh mengenai perkara ini. Anggapan masyarakat ialah buli sebahagian daripada budaya masyarakat tempatan malahan seluruh dunia. Kebanyakan masyarakat tidak sedar isu buli memberi kesan jangka masa panjang dari segi perkembangan psikologi dan emosi. Itu sahaja daripada saya. Baiklah Cik Kisha. Walaupun saya tak pernah melalui gejala sosial buli ni, tapi saya tahu mesti suka untuk Cik Kisha lalui semua ni. Jadi apa yang saya boleh cakap, Cik Kisha adalah seorang yang sangat tabah dan kuat lah. Jadi untuk membendung kes ni daripada terus menerus terjadi, apa saranan yang boleh puan kaunselor kita boleh bagi saran? Macam mana cakap? Saranan. Bagi saranan. Jadi apa yang puan boleh bagi saranan lah kepada penonton untuk membendung kes ni? Okey, baik. Terima kasih, moderator. Okey, antara saranan untuk mencegah isu buli dalam kalangan pelajar ini adalah apabila di rumah, ibu bapa bertanggungjawab dalam mengenali dan mendidik anak-anak dengan kepribadian yang mulia dan unggul agar sasiah mereka yang cemerlang akan menjadikan mereka seorang yang berjaya kelak, kerana bak kata pepatah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Seterusnya, apabila di sekolah, guru-guru juga berperanan dalam melahirkan pelajar yang membendung gejala buli membuli ini. Langkah yang boleh diambil adalah mewujudkan golongan yang mesra, penyayang dan juga boleh dipercayai.
Guru adalah orang kedua yang mampu melihat perilaku pelajar di sekolah selepas ibu bapa mereka. Guru juga yang menjaga pelajar di dalam kelas dan melihat setiap gerak-geri pelajar di dalam kelas. Sekiranya ada yang mencurigakan seperti pelajar yang dahulunya peramah tiba-tiba menjadi pendiam, guru yang segera menanya sekiranya ada masalah yang berlaku. Pelajar juga harus bijak dalam memilih rakan-rakan di sekolah. Seperti memilih rakan-rakan yang sentiasa berfikiran yang positif dan berkelakuan yang baik serta jauh dari tabiat membuli serta jauh dari segala masalah jenayah. Sebagai guru kaunselor, pengalaman saya sendiri adalah saya akan mendengar segala luahan isi hati pelajar. Saya akan menjadi sahabat yang boleh dipercayai kepada pelajar sekiranya pelajar ini mengalami masalah di rumah dan melarat hingga ke sekolah. Saya akan mencuba sedaya upaya bercakap dengan pelajar apa masalah yang sedang dihadapi. Sekiranya kerana kurang kasih sayang daripada ibu bapa, saya akan panggil ibu bapa pelajar ini untuk datang ke sekolah dan cuba bercakap dengan mereka kenapa perkara tersebut boleh terjadi. Saya juga akan memberi nasihat dan mengambil tindakan yang sepatutnya kepada pembuli agar mereka sedar bahawa perkara yang mereka lakukan itu adalah salah dan boleh diambil tindakan undang-undang seperti boleh dipenjarakan. Oleh itu, saya sebagai kaunselor ingin memberikan yang terbaik kepada semua pelajar agar masa depan mereka tidak terbuang dengan begitu sahaja. Dan saya inginkan masa depan mereka cerah dan terjamin kerana para pelajar inilah yang menjadi pewaris negara suatu hari nanti. Betul tu Madam Lily. Sebab pelajar ni adalah kita punya bakal pemimpin, so kita kena jaga dia betul-betul. Betul lah. Semua pihak kena mainkan peranan mereka untuk membendung masalah ni. Khususnya pada ibu bapa lah, sebab yelah, saya ada terbaca satu artikel ni yang mengatakan ibu bapa adalah orang terakhir yang tahu kegiatan anak-anak mereka. Jadi saya berpendapat supaya ibu bapa membuktikan bahawa sesetengah ibu bapa ni dia bukan orang yang begitulah, orang yang sedemikian, walaupun mereka sibuk dengan kerja, mereka still akan ambil tahu tentang anak-anak mereka. Jadi itulah, saya cuma risau je sebab kalau sikap anak-anak ni jadi semakin teruk, sudah pastilah ibu bapa ni yang akan jadi susah untuk merawat anak mereka. Panjang lebar pula saya cakap. Baiklah, Cik Kisha, jadi apa harapan Cik Kisha terhadap kes buli ni terhadap pelajar? Silakan. Saya berharap para pelajar perlu berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi masa buli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. Manakala pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. Sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli ini dan juga ibu bapanya untuk membicarakan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Pihak sekolah harus menggunakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. Disiplin dan peraturan sekolah juga perlu diketatkan dan ditekankan kepada para pelajar supaya para pelajar mengikuti etika peraturan sekolah dan tidak membuat kesalahan seperti penglibatan dalam gejala sosial seperti membuli.
Tambahan pula, saya juga berharap pihak kerajaan juga harus memainkan peranan dalam membendung gejala ini. Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitik beratkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan sebagainya. Melalui pendidikan ini, para pelajar dapat kesedaran dan mempelajari kebaikan serta menjauhi gejala kurang baik. Kerajaan juga perlu bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang gejala buli ini. Melalui cara ini, remaja dapat mempelajari kesan sampingan yang diperolehi daripada melakukan gejala membuli dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan ini terhadap orang lain. Itu sahaja. Baiklah Cik Kisha, semoga harapan Cik Kisha tu boleh menjadi kenyataan. Semoga kes buli ni boleh, apa orang kata, boleh berkurang kan? Boleh Betul. dapat kita tangani kan? Jadi bercakap, kita dah ada dekat akhir rancangan dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua ahli panel kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan mampu memberi manfaat kepada semua penonton. Ingatlah ayat ni, untuk mendapatkan negara yang cemerlang, negara yang aman, yang harmoni, rakyat yang berbilang kaum kenalah bersatu padu dan bersama-sama memainkan peranan masing-masing untuk tangani kes pembulian terhadap pelajar. Maka berlabuhlah tirai rancangan Hello Isu hari ini dan semoga kita berjumpa lagi di masa hadapan. Terima kasih Madam Lily, Cik Kisha kerana sudi untuk menghadiri rancangan kami dan berkongsi ilmu pada hari ini. Saya sangat terima kasih. Terima kasih juga kerana menjemput saya pada hari ini untuk berkongsikan pengalaman saya menjadi masa buli. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Puan Moderator menjemput saya hari ini untuk menjadi sebagai cikgu kaunselor sekolah elit. Faham? Okay. Okey, sekejap. Terima kasih kepada Puan Moderator yang menjemput saya hari ini sebagai cikgu kaunselor di sekolah elit untuk menceritakan beberapa pengalaman saya menjadi cikgu tentang pelajar-pelajar yang dibuli ini dan pelajar yang menjadi pembuli.